Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat sesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama, dan setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Hadis ini adalah hadis yang kita namakan sebagai Khutbatul Hajjah. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Daud. Dan hadis ni Nabi baca setiap kali Nabi memulakan majlis lah, antaranya. So sesi hari ini saya masuk, saya ambil daripada 2 minggu lepas ni, material untuk mukadimah pertama ni. Yang sama jugalah kita ulang, sebab last week tak ada kan, kita ulang lagi. Sebab ni benda yang sangat-sangat penting lah tentang akidah ni. Jadi ayat yang saya baca tu, yang kita baca depan tadi, yang Nabi baca dalam hadis yang sahih tu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Mana takwa yang betul lah, takwa yang mantap, yang benar-benar tahu dengan ilmu lah ni, takwa ni. Nanti ada slide pasal takwa, kita go through juga nantilah. Nombor 2 ni yang saya nak sebut ni, tentang mukadimah pertama ni, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran ni dibaca oleh orang Islam kan, kita yang baca, kita yang lahir muslim ni, kita baca Quran ni. Orang kafir ada yang baca, yang sedang mencari kan, yang nak explore pun ada yang baca. Cuma dalam ayat ni kepada kita lah ni, janganlah kamu, sebab atas ni Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kita lah orang yang beriman yang sudah mengucap kalimah syahadah, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana kita ni boleh pergi kepada tak muslim? Dengan rosaknya akidah lah. Jadi akidah ni sangat penting. Kita nak antara intipati tazkirah yang kita buat tiap minggu ni, sebenarnya nak cerita yang paling besar sebenarnya adalah tentang akidah lah, kalau boleh. Sebab akidah ni jarang kita dengar dekat luar lah, kita daripada kelas-kelas ataupun cari ustaz-ustaz yang spesifik je yang cerita banyak tentang akidah.
So akidah ni saya ambil daripada Facebook ni, perkataan ni, "Sudah benarkah tauhidmu?" Pertama, maknanya kalau kita guna, kita masih lagi pergi ataupun amal benda-benda ni, dan saya rasa antara kita ni ada je yang pernah buat dan juga rakan-rakan yang buat ataupun sesedara mak kita, bapa kita pernah buat. Sebab kita ni kan macam saya, samalah, kita ni adalah masyarakat yang ikut keadaan semasa kita. Datang ilmu baru kita tahulah. Sama juga zaman Nabi dulu pun, setelah Nabi jadi Rasul, barulah orang berubah kan. Jadi tak perlulah saya rasa kita rasa macam terlampau down lah. Sangat kecewa dengan diri kita, tak. Sebab memang keadaan begitu. Setiap masa datang ilmu baru, baru kita dapat memahami dan faham agama. Pertama kalau pergi jumpa dengan dukun paranormal ni, yang sekarang ni, yang dukun ni sangat ekstrim. Ada yang jumpa orang yang berwajah agama, pakai serban, tapi dia minta doa kepada Nabi, dia minta doa kepada Sayyidina Ali, ataupun dia sebut-sebut perkataan Arab sikit, lepas tu dia pun baca doa dengan tak jelas bacaan dia kan, yang pelik-pelik. Sebab kalau ikut dalam ajaran Islam, ada dua sahaja keadaan di mana sunnahnya berubat. Pertama, Rasulullah SAW dalam hadis Sayyidatina Aisyah, seorang sahabat tu tanya Sayyidatina Aisyah, dia tengok Sayyidatina Aisyah ni pandai buat ubat. So Sayyidatina Aisyah cakap masa Nabi sakit, dia yang banca ubat. So maksud dia, sunnah perubatan adalah pergi jumpa dengan doktor lah, doktor yang klinik, pergi hospital tu sunnah lah. Sunnah yang sahih tu. So sakit jumpa doktor, cari ubat macam tu sakit. Nombor dua, ruqyah. So ruqyah ni sebenarnya sangat-sangat simple je sebenarnya ruqyah ni, sebab kita baca Quran ataupun orang tu baca Quran, ayat Quran, dan Allah yang bagi penyembuhan atas ayat Quran yang kita baca tu. Bukan orang tu, Allah yang bagi. Tapi kalau kita pergi tempat yang dukun ataupun orang agama ni, macam dia buat benda pelik-pelik kan, minta tu minta ni, telur lah, macam-macam dia minta. Ada benda tu terkeluar daripada perubatan yang benar itulah yang sahih. Lepas tu kalau pergi dekat sini, kita nak kena syak banyak lah, sebab kan nanti kita tunjuk juga pasal berkenaan dengan takwa tu. Dengan syubhah, warak tentang warak. Kita nak kena ada warak sikit, kena ada doubt sikit, benda yang terkeluar daripada kefahaman kita, keluar daripada syubhah, jadi warak sedikit lah. Kedua, minta berkat ke kuburan ni banyaklah, tapi kita ni yang bukan dalam aliran agama tak sangat, tapi bila kita pergi kepada aliran agama, kita akan nampak benda ni berlaku. Berleluasa lah sebenarnya. Kalau kita masuk dalam ni, kita tengok orang agama pergi ke kubur minta tawassul, minta jadi ada orang perantara. Nombor tiga ni, bertawassul di kubur sama. Nombor empat, ada tangkal azimat ni, pegang tangkal. Ada orang tak kat kaki kan, budak-budak. Kita pun kadang ada jugalah, zaman dulu pun masa saya kecil-kecil dulu pun ada letak ekor ikan haruan. Macam-macam lah kita letak kat rumah kan. Dengan kepercayaan benda tu boleh bagi manfaat dan mudarat. Ini semua perkara yang merosakkan akidah. Percaya ramalan ni, ramalan orang kata rama-rama masuk rumah lah. Macam-macam kan kita dengar orang zaman dulu. Yang ni kita keluarkan. Sekarang kita dah faham, kita cuba sedikit-sedikit dan kita keluarkan dalam hidup kita lah. Jangan ada kepercayaan. Sama juga macam perkara yang rosakkan akidah ni, bila kita percaya ada manfaat dan mudarat tentang benda yang kita tak pasti tau. Contohnya kita masuk dalam hutan kan, kita pun jangan cakap macam ni, jangan macam tu. Memang betul lah, jangan cakap macam tu. Tapi bila berlaku apa yang kita cakap tu, sebenarnya syaitan sedang bisikkan kat kita yang dibagi kepercayaan kepada kita, apa yang kita sebut tadi tu ada jadi penyebab untuk berlaku takdir yang akan datang tu. Sebenarnya tak ada kaitan pun. Perbuatan mulut, lafaz mulut kita ni tak ada kaitan dengan apa yang berlaku tu. Tapi once kita percaya, dia melekat, kita sedang menuju jalan kerosakan akidah. Percaya zodiak ni yang kita tengok dalam buku-buku kan, Sagittarius, Cancer, semua tu lah. Kalau kita baca je ada hadis Nabi cerita tentang orang yang tak percaya pun jumpa baru dukun, jumpa baru. Macam kita baru nak baca tak percaya pun, tengoklah, baca. Ada hadis, Nabi kata 40 hari solatnya tak terima. So hati-hati, banyaklah benda-benda yang boleh merosakkan tauhid kita lah, sebab walaupun sini sedikit, lama-lama dia akan pergi sini. Mati, kadang mana mati kafir ni syirik besar lah. Tapi syaitan ni dia pengalaman, dia main hour dia. Daripada zaman Nabi Adam lagi kan. Berbilion-bilion hours dah kerja dia orang ni untuk rosakkan kita lah. Jadi kita ni ambil lah, dia orang yang banyak sangat pengalaman. Kena faham, kita faham musuh kita. Bila kita faham musuh kita tahulah macam mana kita nak elak kan. Kalau kita tak faham musuh kita, macam mana kita nak lawan dia. Percaya tempat keramat, banyaklah ni kat Malaysia kurang sangat. Tapi ada kalau orang dalam ni nak cakap soal agama lagi kan, selalunya orang yang maksiat ni jarang pergi. Adalah yang pergi buat maksiat minta nombor tu. Tapi yang orang agama ni sangat menakutkan, sebab maksiat ni dia tahu pun benda tu silap. Dan kita yang tak belajar agama pun tahu orang tu silap kan. Tapi agama ni dia pakai serban, baca Quran bagus. Dia pergi tempat keramat, dia kata, ni kat gunung ni
ada keramat, telaga ni ada karamah. Benda tu akan menuju kepada syirik. Dia buka ruang besar pada syirik. No doubt saya ada kitab yang tebal lah tentang karamat tempat dan juga ayat-ayat rasanya tentang keramat ni ada. Dan Nabi ada sebutlah hadis yang sahih. Tapi yang kita faham yang orang ni dia tak ambil yang sahih, dia ambil apa yang guru dia cakap, which is sangat-sangat bahayalah. Ambil yang sahih tu tak apa, boleh macam kita pergi doa di Mekah kan, di Mekah lepas tu kan kita solat di Masjid Nabi, pahala lebih. Solat di Kaabah, masjid dia pahalanya lebih. Macam tu lah. Percaya pelaris, ini orang yang berniaga tahu. Arwah mak saya dulu ada kedai makan dan memang adalah percaya ni. Pelaris ni, orang datang guna macam-macam lah untuk melariskan jualan dia. Ini semua benda-benda syirik. Dan saya pernah ada pengalaman, kita sikit. Sebab ni penting kan. Saya jumpa dengan orang yang kerja jual makanan lah. Tempat dia tak laku kan. Dia duduk salahkan, dia kata lah malam dia nampak hantu lah, dia kata orang depan tu buat kat dia lah apa semua. Saya cakap kat dia, ya ke saya datang pun saya tengok tak menarik pun tempat ni kan, sebab orang tak tertarik. Dan kita pula bila dah tak ada daya tarikan untuk tarik pelanggan tu, kita guna syaitan bisikkan dalam telinga kita kan. Dia bisikkan, dia kata itu, dia kata kita percaya. Akidah kita rosak, padahal mudah. Sebenarnya syaitan ni dia pandai lah, dia pandai. Tapi untuk kita tolak adalah melalui ilmu dan juga tazkirah yang biar kita dengar sentiasa dan kita boleh elakkan lah. Last sekali, ni pemujaan ni ada orang sembelih lembu ayam ke kan datang bala. Kalau tengok saya tengok kat Indonesia lah. Dia sembelih something dekat pantai macam tu. So benda-benda macam ni perkara yang merosakkan akidah, jadi kita naklah ambil iktibar lah daripada apa yang Nabi selalu baca ketika Nabi memulakan majlis kan. Kalau kita baca bahasa Arab je, kalau kita dengar tazkirah lain bahasa Arab, kita tak faham macam hari ni kan, khutbah Jumaat kan, ittaqullah lah, dia sebutlah perkataan Arab, saya pun tak faham. Dan orang yang majoriti orang ramai pun tak faham apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan dalam perkataan Arab tu, kita pun tak dapatlah manfaat dia. Lepas tu baca khutbah kan. Jadi kita nak juga ambil sedikit sebanyak iktibarlah. Banyak yang Nabi sebut ni menunjukkan penting kepada kita lah. So yang ni kita ambil, janganlah perkataan Allah ni, janganlah kamu mati, surah Al-Quran ni kan, surah Ali Imran ni, janganlah kita ni mati kecuali dalam keadaan muslim. So jagalah akidah kita dengan kita lalui, kita belajar benda-benda macam ni kan. Kalau dah kita buat, kita bertaubatlah, Allah ampun. Uh, Sebab kita kena beriman dengan hadis tu, Allah memang ampunlah orang yang bertaubat ni. Bertaubat, kita bertaubatlah ataupun kita minta ampun dengan Allah. Ataupun ada saudara kita cuba dakwah dia. Saya pernah dakwah. Ni orang yang guna pelaris ni dakwah. Alhamdulillah lah. Dia bertaubat lah. Azimat pun ada. Yang ramalan zodiak ni banyak lah. Yang ni paranormal dukun ni banyak lah pergi. Ada ustaz tu dia baca, dia minta doa kepada Nabi. Dia tak minta doa kepada Allah. Dia minta, bila ada perantara tu, maka benda tu adalah menuju syirik lah. Macam tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.